Hai, Assalamualaikum. Hari tu Najib ada kongsikan dengan korang tentang satu video yang mana video itu mengisahkan tentang seorang anak yang menasihati ayahnya dengan menakutkan ayahnya dengan seekor ular. Dan dalam video itu juga Najib ada kongsikan dengan korang bahawasanya kalau kita nak berbahas dengan orang yang mempunyai gaya bahasa yang logik, kita kena bahas dengan gaya bahasa yang logik. Dan kalau kita nak bahas dengan orang yang mempunyai fakta, kita kena bahas dengan fakta. Dan kalau kita nak bahas dengan orang-orang ilmiah, kita kena berbahas dengan orang-orang ilmiah. Dan dalam video ini juga Najmi nak kongsikan lagi dengan korang tentang satu lagi video, yang mana video ini juga sangat-sangat menarik bagi Najmi kerana dia menggunakan perbahasan ilmiah dengan memberi contoh supaya contoh yang dia beri itu dapat difahami dan dapat diterima oleh sahabatnya itu tadi. Sebelum itu, kita saksikan dulu video Najmi nak kongsikan dengan korang ini. Untuk apa tasbih itu? Ini untuk zikrullah. Zikrullah. Bagaimana? Kata Ustadz Hasan, tasbih itu hukumnya bid'ah. Iya. Sebab zaman dulu Nabi tak kado tasbih. Tidak ada tasbih. Jadi itu mesti dibuat. Begitu. Ya. Mau diapakan? Mau saya buang. Buat apa? Jangan. Karena ini bid'ah. Nabi tidak menggunakan jam untuk menentukan waktu sholat. Tapi menggunakan matahari. Ustaz. Korang dah saksikan video Najmi paparkan sebentar tadi. Kali ini apa yang Najmi nak beritahu korang, nak kongsi dengan korang dalam komunikasi. Kalau kita nak orang faham dengan baik apa yang kita beritahu, apa yang kita nasihat dia, kita perlu berikan contoh. Contoh ayah perlu untuk kita sampaikan dengan cara yang betul. Bila sebut tentang pemahaman, pemahaman adalah relationship antara unknown dan non, iaitu hubungan antara perkara yang kita tidak tahu dengan perkara yang kita tahu. Apabila kita gabung kedua-duanya, ia akan menjadi understanding, iaitu pemahaman. Contoh, rumah Najmi dengan terminal bas Kuantan dekat sahaja. Tapi persoalannya, Najmi tanya korang, adakah korang tahu how dekat is dekat? Mesti korang tanya-tanyakan sama ada dekat itu adakah 1 km, 2 km, 3 km ataupun lebih daripada 3 km. Itu adalah unknown, iaitu kita hanya beritahu kepada orang perkara yang mereka tidak tahu sahaja. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan unknown plus non sama dengan understanding? Tadi Najmi ada bagi contoh kan, iaitu rumah Najmi daripada terminal bas Kuantan dekat sahaja. Itu adalah unknown. Kita hanya beritahu unknown. Tapi apabila kita plus dengan non, dia akan menjadi satu pemahaman. Contoh, rumah Najmi dengan terminal bas Kuantan dekat sahaja. Macam Hospital Besar Kuala Terengganu dan juga Pasar Payang Kuala Terengganu. Jadi, siapa-siapa yang pernah pergi ke Hospital Besar Kuala Terengganu dan juga Pasar Payang Kuala Terengganu, mereka akan tahu bahawasanya jarak antara Hospital Besar Kuala Terengganu dan juga Pasar Payang Kuala Terengganu ini dekat sahaja, about dalam 1 kilometer sahaja. Jadi, mereka akan tahu bahawasanya rumah Najmi dengan terminal bas Kuantan tadi hanya dalam 1 kilometer sahaja. Jadi, Najmi nak tegaskan di sini, kalau kita nak orang faham dengan apa yang kita beritahu, orang boleh terima dengan apa yang kita cakap, apa yang kita nasihat dia, kita perlu berikan contoh. Dan contoh itu perlu melibatkan dua perkara, iaitu unknown dan juga non. Sebab apabila unknown dan non akan menghasilkan understanding, iaitu pemahaman. Semoga bermanfaat perkongsian Najmi kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Assalamualaikum.